Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita tengok subtopik yang seterusnya bagi bab 5, iaitu menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 30, 45 dan 60 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sebab akan ada soalan yang bertanyakan tentukan nilai-nilai, contohnya nilai sudut 30 ataupun 45 ataupun 60 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi bila kita guna kalkulator, kita akan dapat nilai yang tidak sama dengan tanpa menggunakan kalkulator dengan kiraan kita yang menggunakan kalkulator. Okey, nanti kita akan tengok nilai-nilai yang tanpa guna kalkulator dan dengan menggunakan kalkulator. Okey, di sini ada diberi satu segitiga sama sisi. Jadi bila sama sisi, okey, contohnya ini 2, 2, 2, maksudnya ukurannya sama, iaitu 2 cm. Maka bila segitiga sama sisi, sudutnya 180 bahagi 3. 180 adalah sudut dalaman bagi segitiga, maka 60 dalam 60. Okey, jadi kita pun potong dua segitiga ini, maka kita akan keluarkan yang kawasan berlorek. Okey, kita ambil bahagian yang berlorek. Jadi kita akan dapat okey, 60, sini 90. Ini 60 kita bahagi 2 sebab kita potong tengah-tengah, maka 60 bahagi 2 30. Okey, ini 2, ini 2, kita bahagi 2, maka kita akan dapat 1. Okay, 1. Jadi nilai di sini kita belum ada, jadi kita boleh cari dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, ini adalah hypotenuse, maka dia adalah C, ini contohnya A, ini B, maka kita nak cari nilai B, maka B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey, C adalah 2 kuasa 2 tolak A adalah 1 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4 tolak 1 kuasa 2, 1, 4 tolak 1, 3. Okey, boleh tekan kalkulator. Maka B kuasa 2 sama 3, kita bawa ke sebelah. B sama dengan punca kuasa 3. Okey, maka di sini kita akan dapat nilai dia adalah punca kuasa 3. Okey, ini kita padam. Okey, punca kuasa 3. Okey, sekarang barulah kita pergi pada sinus, kosinus dan tangen. Okey, sini ada sudut 30 dan 60. Okey, kita pergi satu persatu. Sudut 30 dahulu. Okey, sin 30 cos 30 tangen 30. Okey, kena ingat sin tu, sin adalah tentangan atau bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Cos adalah sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Tan adalah tentangan bahagi dengan sebelahan. Okey, jadi merujuk kepada yang 30, ini adalah tentangan, sebelahan, ini adalah hypotenuse. Maka kita gantikan saja nilai. T adalah 1, hypotenuse adalah 2. Cos sebelahan dia adalah punca kuasa 3, hypotenuse dia 2. Tangen 30, tentangan 1, sebelahan adalah punca kuasa 3, maka 1 per punca kuasa 3. Okey, jadi sebelum kita pergi pada yang 60, kita tentukan nilai ni. Tengok, ini tanpa guna kalkulator. Okey, sekarang kita tengok contoh yang guna kalkulator. Contohnya sin 30. Okey, kita dapat 0.5 ataupun 1/2. Okey, sama, tiada masalah. Okey, kita tengok cos 30. Cos 30 di sini adalah punca kuasa 3/2. Maksudnya punca kuasa 3 bahagi 2. Okey, punca kuasa 3 bahagi 2. Kita akan dapat 0.866
0.86660 dan sebagainya. Okey, kalau kita tekan cos 30, kita akan dapat 0.8660, sama macam yang tadi. Okey, tengok. Okey, sama macam yang tadi. Okey. Ini ada sedikit penekanan. Elakkan tekan punca kuasa 3/2. Kalau kita tekan begini, kita tidak akan dapat 0.8666025 yang tadi. Okey, kalau kita tekan punca kuasa 3/2, kita akan dapat 1.22. Okey, sebab kalkulator kita, bila kita tekan punca kuasa 3/2, kalkulator kita akan baca begini. Okey, dia akan kalkulator ingat begini. Okey, sebab itulah salah. Okey, sebab itulah tidak dapat nilai 0.88. Okay, jadi caranya tekan punca kuasa 3 bahagi 2. Okey, 0.866 iaitu cos 30 sama. Okey. Jadi kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat yang ini. Kalau kita tak guna kalkulator, kita akan dapat nilai begini. Jadi bila soalan tu tanya tanpa menggunakan kalkulator, kita perlu bagi nilai punca kuasa 3/2. Kalau kita guna kalkulator, kita tulis 0.866, maka pemeriksa tahu sudah yang kita guna kalkulator. Okey. Jadi begitu juga dengan yang tan 30. Okey, tan 30 0.55, 0.577, 35 dan sebagainya, maka kita tekan 1 bahagi punca kuasa 3. 0.577. Okey, sama macam yang tadi, tan 30. Okey, harap jelas di situ. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang sudut 60, iaitu sin 60 cos 60 tan 60. Okey, bagi yang kurang jelas, sekejap kita betulkan. Okey, jadi kali ini kita sapu yang biru ni untuk takut nanti keliru. Jadi kalau yang 60, okey, ini jadi tentangan, ini jadi sebelahan, ini jadi hipotenus. Okey, jadi sama juga tentangan bagi hipotenus, sebelahan bagi hipotenus, dan tentangan bagi sebelahan. Jadi tentangan kali ini adalah punca kuasa 3 per hipotenus 2. Okey, punca kuasa 3/2. Bagi yang ini, sebelahan dia adalah 1. Cos 60, sebelahan dia adalah 1, hipotenus dia 2. Okey, 1/2. Dan yang 60 ni, tentangan dia adalah punca kuasa 3, sebelahan dia adalah 1. Punca kuasa 3/1, ataupun kita tulis punca kuasa 3 pun boleh. Nak tulis punca kuasa 3/1 pun boleh. Okey, tiada masalah. Sebab apa-apa per 1, itulah itu. 1/1, 2/1, 2, 3/1, 3. Punca kuasa 3/1 adalah punca kuasa 3. Okey, jadi sama juga yang ini boleh cuba sendiri, di mana cari nilai punca kuasa 3/2. Lepas tu kita tengok, lepas tu tekan sin 60, sama ke tidak nilainya. Okey, jadi ada beza bila kita tentukan nilai tanpa guna kalkulator dan tentukan nilai dengan kalkulator. Kalau kita guna kalkulator, contohnya macam cos 30 tadi ni, kita akan dapat 0.866 dan sebagainya. Kalau yang tanpa guna kalkulator, kita akan dapat punca kuasa 3/2. Macam mana nak dapat nilai-nilai ni? Kena ingat yang segitiga ni. Okey, kena ingat segitiga bagi sudut 30 dan sudut 60. Dari sini kita boleh dapat nilai tanpa guna kalkulator, iaitu 1, 2 dan punca kuasa 3. Senang saja. Ingat yang ini, segitiga sama sisi, di mana ukuran dia 2, 2, 2, sudut dia 60 tu potong 2, maka kita akan dapat yang segitiga bersudut tegak ini. Okey. Okey, kali ni kita nak tengok
bagi sudut 45 sebab sudut 30 sudah, sudut 60 sudah. Jadi kita tengok sudut 45. Okey, diberi satu segitiga bersudut tegak, sudut 90 darjah. Sudut 45, sudut 45. Sudut 90, bakinya 45 dan 45. Okey. Ataupun lebih tepat lagi, sebenarnya ini adalah segitiga sama kaki sebenarnya. Okey. Okey, jadi kita lukis balik. Okey. Okey. Segitiga sama kaki. Ini contohnya. Okey, ini sudut 90. Tertukar dengan segitiga bersudut tegak tadi. Okey, pembetulan ini adalah segitiga sama kaki. Okey. Jadi di sini sudutnya sama. Kalau di sini 90, maka bakinya sama, iaitu 45 dan 45. Okey. Jadi ukuran kali ini adalah 1 dan 1, maka kita nak cari nilai di sini. Okey, nak cari nilai di sini kita boleh guna ini adalah A, B dan C. Okey, jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka A 1 kuasa 2 tambah B 1 kuasa 2, 1 kuasa 2, 1 tambah 1 kuasa 2, 1, maka dapat 2. Maka kuasa 2 bawa ke sebelah, maka C sama dengan punca kuasa 2. Okey, sekarang ni kita dapat dah nilai di sini adalah punca kuasa 2. Okey, sekarang bolehlah kita tentukan sin, cos dan tan bagi 45. Okey. Sin 45, cos 45 dan tan 45. Okey. Okey, jadi sin, ingat tentangan bahagi hipotenus, sebelahan bagi hipotenus, tentangan bagi sebelahan. Okey, jadi 45 ni tiada masalah. Kalau kita nak rujuk pada yang ini tentangan, ini sebelahan, ini hipotenus. Kalau kita rujuk pada yang ini tentangan, ini sebelahan, ini hipotenus. Jadi sama saja nilainya. Di contohnya kita ambil yang ini, maka ini adalah tentangan, ini adalah sebelahan, dan bertentangan dengan sudut 90 darjah ni adalah hipotenus. Okey, jadi T1 hipotenus punca kuasa 2. Jadi cos 45 sebelahan dia 1, hipotenus dia punca kuasa 2. Okey. Dan akhir sekali, tentangan 1, sebelahan 1, maka 1/1 adalah 1. Okey, nak tulis 1/1 pun boleh. Okey, jadi kita pun cuba kalau guna kalkulator bagi sin 45. Okey, dapat 0.7071. Okey, kalau cos 45 sama juga. Okey, sebab cos 45 dengan sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2, sama kan. Jadi kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat nilai ni. Okey, jadi nilai yang kita dapat ni sebenarnya sama dengan nilai yang tadi, di mana 1 bagi punca kuasa 2, kita akan dapat 0. Okey, mungkin kurang jelas di situ. Okey, 1 bahagi punca kuasa 2, kita akan dapat 0.707. Kalau kita tekan sin 45, kita akan dapat 0.7071. Sama macam cos 45, 0.7071. Bagi 1 bahagi 1 bahagi punca kuasa 2, 0.7071. Sama sahaja. Okey. Jadi ada beza bila kita guna kalkulator dengan tanpa guna kalkulator. Okey, kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 0.7071. Kalau kita guna yang ini, kita akan dapat 1 per punca kuasa 2. 1 per punca kuasa 2. Okey. Okey, jadi bagi yang sudut 45, kena ingat
segitiga sama kaki. Kalau tadi segitiga sama sisi bagi 30 dan 60. Kalau segitiga sama kaki untuk 45, 1 punca kuasa 2. Okey. Sebenarnya ada 1 punca kuasa ini, punca kuasa 2 ni kita cari dengan teorem Pythagoras. Kalau yang 30 60 tadi segitiga sama sisi. Okey. 2 60 60 60. Kalau 45 segitiga sama kaki 1 45 45. Okey, ingat yang ini saja, maka kita boleh terbitkan di sini 30. Maka ada 30 dan 60. Okey. Okey, ini adalah hasil yang kita buat tadi, di mana sin 30 sama dengan cos 60. Okey, cos 30 sama dengan sin 60. Tan 30 terbalik saja daripada tan 60. Tan 60 ini ada terbalikkan daripada tan 30. Tengok, 1 per punca kuasa 3, punca kuasa 3 per 1. Okey. Jadi ada pelbagai cara kita nak ingat. Sama ada kita nak ingat segitiga tadi pun boleh. Ada yang nak hafal pun boleh. Nak hafal sin 30 1 per 2. Jadi sin 30 adalah tukar dengan cos 60. Okay. Jadi cos 30 3 per 2. Okey, maafkan saya. Okay, jadi di mana tadi? Cos 30 punca kuasa 3 per 2. Jadi sin 60 punca kuasa 3 per 2. Terbalikkan saja. Okey. Ini pun tadi sudah. Okey, jadi yang ini sin 45 1 per punca kuasa 2. Cos 45 sama dengan sin 45, itu 1 per punca kuasa 2 tan 45 ada 1. Okey, jadi cara nak senang, selain daripada hafal, ingat yang segitiga tadi. Okey. Jadi terpulang nak hafal ke nak ingat yang segitiga. Tapi bagi cikgu, ingat segitiga itu lagi mudah. Okey, jadi kita pergi pada soalan. Soalan, cari nilai setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okey, jadi Jadi tan 45 cos 60. Jadi kalau kita tekan kalkulator, tan 45 tambah cos 60, kita akan dapat 1.5. Okey. Jadi kalau kita ingat nilai tadi, tan 45 1 tambah cos 60 1 per 2. Okey, 1 tambah 1 per 2 1 per 2. Okey, iaitu 1.5. Okey, sama macam tadi. Okey, ini tiada masalah lah. Okey. Okey, yang ini tak apalah, hampir sama. Okey, kita tengok yang B pula. Okey. Ini mungkin secara kebetulan saja. Kita tengok yang B. Jadi kalau yang B, 2 tan 45 tambah sin 30. Okey, ini dapat 2.5. Okey. Jadi kita cuba buat lagi. 2 tan 45 ni 1 tambah sin 30 adalah 1 per 2. Okey, 2 darab 1 2. Tambah dengan 1 per 2. Okey, dapat 2 1 per 2 ataupun 2.5. Okey, ni tiada masalah lagi. Okey, mungkin sekali lagi kebetulan yang boleh tekan kalkulator. Okey, kita tengok yang ini pula. Okey, 3 cos 30. Ni 3 cos 30 tolak sin 60. Okey, kita akan dapat 1.73 205 dan sebagainya, ataupun 1.7321. Okey, kita ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, yang ini kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 1.7321. Okey. Tapi kalau kita kira tanpa guna kalkulator, okey, cos 30 ni kita ingat cos 30 adalah punca kuasa 3 per 2. Okey. Tolak sin 60. Sin 60 ni adalah punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi perlu kena guna ruang yang besar sikit. Okey. Okey. Penyelesaian kita buat kat atas ni, di mana 3
punca kuasa 3 per 2 punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi 3 cos 30 punca kuasa 3 per 2 sin 60 punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi kita tengok ini ada 3 punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi kita perhatikan macam mana kita nak selesaikan. Okey. Okey, jadi 3 punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3 per 2. Okey, jadi di depan ni kita letak sendiri. Okey, 1 sebab sini ada 3, sini ada 1 kan. Okey, jadi 3 tolak 3 punca kuasa 3 per 2. Okey, ni sama kan. Jadi 3 tolak 1 dapat 2. Yang ni tulis balik punca kuasa 3 per 2. Inilah jawapan dia, 2 punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi kalau kita buat tadi, kita akan dapat 1.7321. Okey, jadi kalau kita tekan 2 punca kuasa 3 bahagi 2, kita akan dapat sama. Okey. Okey, ini pengiraan yang tadi. Cikgu nak fokuskan sekali lagi pada soalan ini. Sebab soalan ini bila kita guna kalkulator, kita tidak akan dapat jawapan 2 punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi kalau tadi cikgu wujudkan nilai 1 ni. Mungkin ada tanya macam mana boleh ada nilai 1 tu kan. Okey. Jadi kita tengok kaedah yang selain daripada yang ini. Okey. Jadi masih sama, 3 punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3 per 2. Okey. Cos 30 punca kuasa 3 per 2, sinus 60 ataupun sin 60 punca kuasa 3 per 2. Okey. Jadi kita buat andaian. Okey, kita buat andaian. Kita cakap X sama dengan punca kuasa 3 per 2. Okey, kita ganti. X ni sama dengan punca kuasa 3 per 2. Okey, jadi 3 punca kuasa 2 ini kita cakap tadi X sama dengan punca kuasa 3 per 2. Jadi 3X tolak punca kuasa 3 per 2, kita cakap X. Okey. Jadi 3X tolak X. 3X ada 3X tolak dengan 1X, maka 3 tolak 1 tinggallah 2X. Okey, bila kita buat andaian, jangan tinggal jawapan dengan 2X. Okey, sebab ini untuk membantu pengiraan kita sahaja. Jadi ganti balik X tadi dengan 2 dengan punca kuasa 2 per 3. Maka 2 punca kuasa 3 per 2. Okey. Sama. Okey. Harap penjelasan yang kali kedua ni lebih faham. Okey. Jadi kalau tadi sebab depan ni ada 3, wujudkan depan dia ada 1. Okey, sebab apa-apa nombor didarab dengan 1, itulah itu. Okey. Jadi kalau kali ini kita buat andaian. Kita cakap X, nak ganti apa-apa boleh, nak ganti M ke Y ke B ke A ke, terpulang. Yang penting untuk membantu pengiraan, jadi contoh cikgu letak X sama dengan punca kuasa 3 per 2. Jadi 3 ini punca kuasa 3 per 2, kita anggap dia X tolak punca kuasa 3 per 2 X. Jadi ini lebih mudah sebab kita sudah belajar 3X tolak X mestilah 2X kan. Jadi 2X ganti balik X tadi. Jangan tinggal jawapan begini sebab soalan kita tiada kaitan pun dengan X. Okey, jadi 2 tadi X adalah punca kuasa 3 per 2. Dapatlah jawapan 2 punca kuasa 3 per 2 sama dengan yang tadi. Okey. Okey, kali ini kita tengok contoh soalan ataupun contoh latihan. Tukarkan setiap yang berikut kepada darjah dan minit. Okey, kali ini darjah dan minit. Kalau biasa kita jumpa 60 darjah, 30 darjah, 45 darjah, hanya ada dalam unit darjah. Okey, kali ini dia nak darjah dan minit. Jadi 32.9 ni darjah, kita tukar kepada minit, maka
Kita tekan saja kalkulator macam biasa 32.9. Tak perlu tekan butang darjah ini, okay, biarkan saja. Jadi tekan 32.9, tekan sama dengan kita akan dapat 32.9. Maka kita tekan butang yang ada bulat koma ni. Okey, jadi tekan butang ni, kita akan dapat 32 darjah 54 minit. 32 darjah 54 minit. Simbol dia koma. Kalau di sini dia tunjuk bulat kan. Okey, kalkulator dia tunjuk bulat. Kalau kita bacaan minit tu adalah koma. Jadi cara dia nak tekan 32.9 yang pertama, lepas tu tekan sama dengan, lepas tu tekan butang darjah yang ada koma. Okey, ini. Okey, ulang balik 32.9 tekan sama dengan, tekan darjah koma tu 32 darjah 54 minit. Okey. Kita pergi yang seterusnya 58.7. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat 58.7. Tekan butang darjah minit ni, darjah koma tu, dapatlah 58 darjah 42 minit. 58 darjah 42 minit. Okey. Begitu juga yang 43.3, kita tekan sama dengan, barulah kita tekan butang darjah ni. 43 darjah 18 minit. 43 darjah 18 minit. Okey. Untuk yang seterusnya, tukarkan setiap yang berikut kepada darjah. Okey, kepada darjah. Kali ini dia bagi darjah dan minit. Okey, 21 darjah 18 minit. Okey. Jadi 21 darjah tambah 18 minit ni, 18 bagi minit ni per 60. Okey, 1 jam ada 60 minit. Jadi 18 bagi 60, kita akan dapat 21 darjah tambah dengan 0.3 darjah. Jadi 21 tambah 0.3 dapatlah 21.3 darjah. Okey. Itu kalau kita nak kira manual. Kalau kita kira kalkulator, kita boleh tekan 21, tekan butang bulat koma tadi ni, yang butang darjah ni lah. Okey, jadi tekan lagi 18 minit. Okey. Walaupun dia keluar simbol bulat, itu adalah minit. Okey, jadi di kalkulator akan ada pada 21 darjah 18 minit. Kita tekan kalkulator, dia akan keluar 21 darjah 18 minit. Tekanlah butang darjah sekali lagi. Selepas tekan sama dengan tadi, tekan butang darjah, akan dapat 21.3. Okey. Ini caranya. Tekan 21, lepas tu tekan butang darjah. Okey. Lepas tu tekan 18, tekan butang darjah, tekan sama dengan, bila dapat jawapan, tekan butang darjah. Dapatlah 21.3. Okey, jadi yang 58, kita guna kalkulator, 58 darjah 36 minit. Tekan butang darjah, lepas sama dengan, dapatlah 58.6. Jadi 58.6 darjah. Begitu juga yang 49 darjah 54 minit. Tekan sama dengan, dapatlah 49 darjah 54 minit. Tekan butang darjah, dapatlah 49.9 darjah. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.